Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita masuki surah yang baru pada kali ini, iaitu surah Al-Ankabut. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang ke-7, muka surat 153. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu menyangka bahawa mereka dibiarkan sahaja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu menyangka bahawa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Surah ni dinamakan Al-Ankabut kerana Allah menyerupakan, menyamakan golongan yang menjadikan berhala-berhala dan lain-lain sebagai Tuhan. Allah mempersamakan mereka ni dengan laba-laba yang membuat rumah yang lemah dan sangat ringan. Jadi tema surah ni sebagai satu surah Makkiyah, sebagaimana surah-surah Makkiyah yang lain, adalah ketetapan ataupun ditaksiskan perkara-perkara yang bersifat akidah, iaitu keesaan kepada Allah, perutusan Nabi, kebangkitan, balasan dan penangguhan keimanan dalam hati semua manusia melibatkan berbagai-bagai keadaan. Jadi khususnya pada waktu ditimpa ujian. Jadi surah ni dimulakan dengan perkhabaran tentang manusia ketika menghadapi ujian dan diakhiri dengan pembicaraan mengenai pemberian hidayah kepada orang yang mujahadah, iaitu mereka yang dapat mencari jalan lurus, yang berusaha untuk istiqamah, mujahadah, maka mereka ni akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Al-Ankabut ni sebenarnya adalah satu surah yang dipersisihkan masa turunnya. Cuma majoriti para ulama berpendapat bahawa semua ayatnya turun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah, iaitulah namanya surah Makkiyah. Ada juga riwayat, contohnya dari Ibn Abbas, yang mengatakan bahawa seluruh ayatnya Madaniyah. Ada pendapat ketiga pula mengatakan sebahagiannya Makkiyah, sebahagiannya Madaniyah. Al-Imam At-Tabari dan juga Al-Wahidi mengemukakan riwayat menyatakan bahawa ayat pertama sampai ayat ketiga turun selepas Nabi berhijrah. Ia turun berkaitan dengan kisah sebahagian daripada umat Islam yang masuk Islam tapi belum berkesempatan berhijrah ke Madinah. Maka Nabi mengingatkan mereka dan sahabat-sahabat memberitahu kepada mereka bahawa keislaman mereka ni tidak sempurna melainkan mereka berhijrah. Maka mereka pun berangkat meninggalkan Mekah, tetapi dikejar oleh kaum musyrikin dan terpaksa kembali ke Mekah. Ada riwayat lain mengatakan bahawa ayat ke-10 turun di Mekah berkaitan dengan sebahagian kaum muslimin yang lemah yang terpaksa berpura-pura bahawa mereka ni musyrikin, bahawa mereka ni masih lagi dalam keadaan musyrik kerana takut dianiaya oleh kaum musyrikin di Mekah itu. Ada lagi riwayat yang memasukkan ayat ke-60 pun turun di Madinah sebagai salah satu ayat yang turun di Madinah. Berarti ada sebahagian ayatnya merupakan ayat Makkiyah, sebahagian merupakan Madaniyah seperti dijelaskan. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahawa awal surah ni sampai kepada ayat ke-11 turun selepas hijrah. Inilah macam-macam riwayat yang sampai yang boleh kita lihat dalam kitab-kitab tafsir. Jadi persesuaian ayat ini, kesesuaiannya, keserasiannya dengan surah yang sebelum seperti dinyatakan oleh Al-Imam Al-Biqai dalam Nazmud Durar, iaitu lama khatama surat al-madiyah bil hathi al-amali lid-daril akhirah wa anna kulla ahadin min muhsin wa musi mujza bi amalihi wa bil ikhbar bi annahu subhanahu wa ta'ala alimun bisri wal alani wa bil amri wal amwali. Jadi dalam konteks saya ini, kalau
kalau kita lihat mempunyai kaitan dengan surah yang sebelum ini, iaitu kalau kita perhatikan maknanya surah sebelumnya begitu jelas dibawakan contoh yang konkret tentang pertemuan di antara perkara hak dan juga perkara batil, antara yang lemah dan yang kuat, antara pengaruh keteguhan kesabaran untuk beriman dengan pengaruh berlepas daripada keimanan. Dalam surah Al-Qasas sebelum ni Allah menyebut tentang kesombongan Firaun, sikapnya dan juga perpecahan manusia menjadi kelompok-kelompok dan tindakan menekan Bani Israel dengan menyembelih anak-anak lelaki mereka dan biarkan anak perempuan mereka hidup. Selamatnya Nabi Musa AS dengan kaumnya, kemenangan ke atas orang yang zalim dan penenggelaman Firaun dan bala tenteranya. Allah juga menyebut dalam surah Al-Qasas kisah tentang Qarun dan kezalimannya dan hukuman bagaimana dia telah pun ditelan oleh bumi. Manakala dalam surah Al-Ankabut ini Allah menyebut kisah umat Islam di Mekah yang diuji oleh kaum musyrikin mengenai dalam hal beragama mereka. Ini terlibat dengan penyiksaan mereka lakukan, dan jika nak dibandingkan dengan apa yang dilalui oleh Bani Israel ketika mereka mengikut Nabi Musa AS, penindasan Firaun dan juga tekanannya, kezalimannya. Jadi ini semua sebagai satu hiburan, tasliyah kepada orang beriman bahawa kejadian yang menimpa mereka ni merupakan kejadian yang sama yang menimpa umat-umat yang terdahulu. Juga Allah menyebut tentang selamatnya Nabi Nuh dalam bahteranya bersama dengan kumpulan yang beriman dan seterusnya ditenggelamkan kaumnya termasuk anaknya. Jadi sebagaimana antara dua surah ini ada persamaan, adanya isyarat tentang isu berkaitan dengan hijrah. Dan surah Al-Qasas ada, dan surah Al-Ankabut pun ada. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, jadi kita dapat lihat dengan demikian adanya ikatan di antara dua surah ni dalam penentuan tujuannya. Dalam surah Al-Qasas ada penjelasan mengenai akibat yang terpuji, iaitu kesudahan hidup orang bertakwa itu. Tilkad darul akhiratu naj'aluha alladhina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada. Dari akhirat itu kami jadikan bagi orang yang tidak menyombongkan dirinya, tidak mengkehendaki kerosakan, dan kesudahan yang baik itu bagi orang bertakwa. Sementara dalam surah Al-Ankabut ini, bahawa kita akan lihat di hujungnya Allah menyatakan bahawa walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka orang yang beriman itu kami pasti akan menunjukkan mereka jalan-jalan untuk menambah keimanan, kesuburan iman, maknanya orang yang mujahadah. Maka persamaan dapat kita lihat seperti dinyatakan oleh Al-Imam Al-Biqai dalam tafsir Nazmud Durar. Ini keserasian melibatkan tanasub baina as-surataini. Baik, muslim-muslimin rahmati dan dikasihi sekalian, kita melihat ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sekali lagi telah dihuraikan sebelum ini berkaitan dengan huruf yang dipanggil sebagai fawatihus suwar, permulaan suwar ini. Apa maknanya? Daripada zaman dahulu sampailah sekarang para ulama berbeza pendapat, tapi polisinya ataupun basic mereka mengatakan hanya Allah yang Maha mengetahui. Itulah jawapan yang dikemukakan oleh majoriti para ulama abad pertama hinggalah abad ketiga. Namun demikian, setelah masa itu ramailah para ulama yang berusaha untuk menjelaskannya. Contohnya, ada yang memahami sebagai nama surah atau cara yang digunakan Allah untuk menarik perhatian para pendengar tentang apa yang akan disampaikan dalam ayat-ayat berikutnya. Ada yang memahami huruf-huruf yang menjadi pembuka surah Al-Quran ini sebagai tentangan kepada mereka yang meragukan di bawah prinsip i'jaz Al-Quran. Quran ini sifat mu'jiz. Jadi seakan-akan kalau kita lihat tentangan itu bermaksud bahawa ayat kitab suci ini terdiri pada huruf-huruf sebagaimana huruf-huruf yang kamu semua mengetahuinya. Oleh kerana itu, buatlah sesuatu menyamai Al-Quran dengan menggunakan huruf-huruf yang serupa. Pasti kamu tidak akan mampu. Menarik juga kalau kita lihat pandangan Sayyid Qutb dalam tafsirnya yang terkemuka itu. Tokoh pentafsir yang bergelar Syahid itu mengatakan bahawa kenaan dengan kemukjizatan Al-Quran ini serupa dengan kita memahami ciptaan Allah SWT. Serupa dengan ciptaan Allah. Sebagai contohnya tanah. Tanah yang terdapat kat bumi ini, ada tanah yang punya nilai yang tertentu menjadi batu yang mahal. Ada yang tanah itu lembut dibuat baja. Ada yang boleh dibuat sebagai simen. Begitu hebatnya tanah yang Allah jadikan. Jadi bagaimana hebat manusia sekalipun dalam penciptaan mereka, mereka tak akan mampu membuat sesuatu yang sifatnya seperti tanah itu. Kerana Allah juga menjadikan daripada butir tanah ini menjadikan kehidupan yang ada denyutan jantung. Ini semua mengandungi rahsia Allah SWT yang tidak mampu diketahui oleh manusia. Demikian juga kata Syekh Qutb merujuk pada Al-Quran. Jadi huruf-huruf yang digunakan merupakan huruf yang sama digunakan oleh manusia. Itulah yang manusia buat untuk mengarang, sebagai contohnya syair, puisi, membuat ayat-ayat yang indah dalam nafar, dalam kata-kata dan khutbah, dalam penyampaian. Sama daripada huruf yang sama. Namun Allah telah menjadikan Al-Quran itu sifatnya seperti Al-Furqan, iaitu pemisah di antara kebenaran dan juga kebatilan, kata Syekh Qutb. Jadi perbezaan antara hasil karya manusia dengan apa yang datang daripada Allah SWT, sedangkan hurufnya sama, tapi ternyata kekuatan yang ada pada Al-Quran terletak pada lafaz dan juga maknanya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qahir Al-Jurjani dalam kitabnya yang terkemuka itu Dalailul I'jaz, yang menyatakan bahawa bagaimana bezanya di antara
antara apa yang dicipta oleh Allah dengan apa yang diciptakan oleh manusia. Tadi tanah yang digambarkan. Kalau tanah itu dibuat patung jadi seperti manusia, ketinggiannya, mungkin rupanya boleh diperindahkan oleh manusia. Bahkan di negara tertentu pada hari ini boleh membuat manusia, boleh imitate manusia dengan AI-nya. Tetapi apakah sama dengan manusia yang ada pada hari ini? Tentu tidak. Jadi bila kita lihat ternyata pandangan para ulama salaf dalam perkara ini, jawapan mereka yang solid itu Allahu a'lam bimuradihi, Allah yang lebih mengetahui. Maka ia merupakan jawapan yang tepat sampailah ke hari ini, bahawa memang Allah SWT dengan kuasanya telah pun meletakkan huruf-huruf itu yang mungkin mempunyai makna-makna yang tertentu. Ada dalam tafsir Nazmul Durar sebagai contohnya, kalau menyebutkan tentang alif lam mim ni, isyarah bil alif ad-dal 'ala al-qa'im al-a'la al-muhit, yang menunjukkan bahawa alif itu adalah merujuk kepada Allah SWT yang bersifat dengan ketinggian, yang menguasai ilmunya segala perkara. Dan lam pula merujuk kepada perhubungan, dan mim pula merujuk kepada tamam bitariq ramzi. Maknanya kata beliau, Allahu a'lam, ini adalah takwilan, ini bukan tafsiran seperti yang kita belajar. Ada beza di antara takwil dan juga tafsir. Maka kata Imam Al-Biqai wallahu a'lam dalam konteks surat Al-Ankabut ini, bahawa Allah SWT telah mengutuskan, dia yang zat yang maha agung itu mengutuskan Jibril sebagai penghubung di antara zatnya yang tinggi yang agung itu dengan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu huruf mim ataupun merujuk pada tamam itu kesempurnaan Islam. Liyad'uwan nas bil Quran alladhi farada alaihi, jadi menunjukkan kepada bahawa Al-Quran yang dibawakan itu menjadi titik penghubung antara zat yang maha agung itu dengan manusia yang diciptakannya. Kerana dengan cara demikian barulah mereka tahu apakah yang ditaklifkan ke atas mereka. Ini adalah merujuk kepada takwilan. Lagi menariknya kalau kita lihat, pernah saya sebut dalam tafsir yang terdahulu, merujuk kepada pandangan para ulama seperti Al-Imam Asyuti sebagai contohnya, Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi dan kitab beliau Al-Burhan, bahawa kalau kita lihat huruf-huruf yang dipilih sebagai pembuka Fawatihus Suwar ini adalah sebanyak 14 huruf yang ditemui dalam 29 surah daripada Al-Quran. Jadi maknanya 14 ni lah seperdua daripada bilangan huruf hijaiyah, bukan? Ke-14 huruf ini dirangkaikan atau dicantumkan oleh sebagian ulama antara lain dengan nama Nasun Karim Qat' lahu sirrun, itu nun, sad, kaf, ra, ya, mim, qaf, ta, ain, lam, ha, sin, ra, diringkaskan menjadi Nasun Karim Qat'i lahu sir. Jadi kalau diterjemahkan, Nasun Karim maknanya teks yang mulia, Qat'un ini berarti yang bersifat pasti, lahu sirrun, ia mempunyai rahsia. Allah begitu hebat sekali ilmu Al-Quran ni tuan-tuan, seperti disebut Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam tafsirnya dalam kitabnya bertajuk Al-Burhan itu, bahawa kehebatan Al-Quran ini telah pun membuka jendela untuk lebih 70,000 ilmu kepada umat Islam. Ini sampai huruf Fawatihus Suwar ini pun dihimpunkan dan kemudian terjemahannya pun ada makna yang tertentu. Tengok tu, Nasun Karim Qata' lahu sirrun, teks yang mulia yang bersifat pasti dan memiliki rahsia. Ini penjelasan yang pertama, boleh kita lihat dalam Al-Itqan sebagai contohnya, ataupun dalam Mu'tarakul Akran oleh pengarang yang sama Al-Imam Suyuti. Yang kedua, huruf-huruf yang terpilih ini mewakili makharij al-huruf, iaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Kita ketahui bahawa setiap huruf yang diucapkan itu ada tempat pengucapannya. Ni hebatnya ilmu tajwid yang kita pelajari. Seperti alif, tempat keluarnya adalah kerongkong. Lam, tempat pengucapannya adalah lidah dengan meletakkannya di langit-langit mulut, lam. Sementara mim, ia terbit daripada pertemuan bibir atas dengan bibir bawah. Dengan demikian kalau kita lihat, alif, lam, mim merupakan awal, tengah dan akhir. Tengok tuan-tuan, jika kita nak belajar tajwid ni ada berbagai kaedah lah yang dicadangkan. Alhamdulillah, para penulis di kalangan kita pun menghasilkan berbagai karya untuk memudahkan orang faham Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi satu jihad yang besar. Mudah-mudahan bagi mereka yang menulis tajwid Al-Quran ni membuka pintu perhubungan manusia dengan Al-Quran. Jadi selalunya kalau kita lihat penyebutan huruf ini, yang disebut sesudahnya adalah kitab suci Al-Quran. Alif lam mim zalikal kitabul la raib, kan contoh kan. Jadi selalunya alif lam mim diikuti dengan sebutan tentang Al-Quran. Macam kita belajar surah Hawamim sebelum ni, yang Hamim, kemudian Tanzil. InsyaAllah saya akan huraikan lebih lanjut perkara ini, apakah rahsianya huruf Fawatihus Suwar ni diikuti dengan sebutan Al-Quran pada kebanyakan tempatnya. InsyaAllah kita akan sentuh perkara ini yang akan datang. Walaupun telah dijelaskan sebelum ini, tapi ia sangat penting untuk kita memahami Al-Quran. Itulah interaksi kita dengan Al-Quran. Memahaminya membolehkan kita untuk mentadabbur isinya, kerana keserasian antara ayat demi ayat begitu cantik jalinan perhubungan yang ada. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.